نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah panjangkan lagi usia kita, diberi kesihatan kepada kita, dipilih kita dan dipertemukan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pada pagi ini kita dapat sambung lagi dalam pelajaran kita dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dan kita masih bicara bab tentang kelebihan ikhlas. Ikhlas. Kita masuk hari ini masuk muka surat 10. Muka surat 10 kitab saya. Sama kan? Dia sama kan? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Adi bin Hatim berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'maru bi unasin minan nasi yaumal qiyamah ilal jannah, hatta idza danau minha wastanshaqu raihataha wa nazaru ila qusuriha wa ila ma a'adda Allahu li ahliha. Nudu an isrifuhum anha la nasiba lahum fiha fayarji'una bihasratin wa nadamatin ma raja'al awwalun wal akhirun bimithliha fayaquluna ya rabbana." Terima kasih. Fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabi ma a'dadtahu li awliyaik. Fayaqulu Allah Ta'ala aradtu bikum dhalika kuntum idha khalautum baraztumuni bil azaim wa idha laqitumun nas laqitumuhum mukhbitina tura'una an-nasa bi a'malikum qala fama tantawiu alaihi qulubikum hibtumun nas walam tahabuni wa ajlaltumun nas walam tajilluni wa taraktum linnas walam tatruku ila fal yawmu udhiqukum ilaiha alim azabi ma'a ma haramtukum min jazili sawabi. Kita tengok ni, risau kita tengok ni. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'maru bi unasin minan nas yaumal qiyamah ilal jannah. Pada hari kiamat nanti beberapa orang yang diperintahkan, segolongan manusia diperintahkan untuk dibawa ke dalam ke syurga, untuk dibawa melihat syurga. Tengok syurga. Dan setelah melihat segala keindahan-keindahannya, tengok seronok dah, syoknya syurga. Tengok syurga seronok. Serta merasakan bau harumnya, sedapnya bau syurga. Syurga ni tuan-tuan puan, bau dah harum. Ni hak dia kata syurga ni dapat dihidu jarak 500 tahun perjalanan. Sebelum sampai ke syurga tu 500 tahun perjalanan nak sampai. Maknanya lagi 500 tahun perjalanan baru sampai ke syurga. Syurga dah bau harum dah. Punya sedap bau syurga. Tapi bukanlah bau syurga tu macam kita kan. Kalau katakan, kalau kita kata bau daripada sini ke jalan sana, kalau bau wangi, kalau sampai sana tak tahu, muntah bau kan. Kan? Kalau kita macam itulah sifat dekat dunia kan. Kalau katakan, dekat jalan sana dah, dekat duduk kat sini, dah bau dah. Kalau pergi dekat-dekat sana tak tahu, muntah punya bau kuat sangat. Syurga tak macam tu. Kan? Dia 500 tahun perjalanan nak sampai tu, dah bau dah syurga. Dia duduk dekat dengan syurga pun, bau sedap macam tu lah. Kan? Sebab tu syurga ni, dia apa ni nikmat dia tu, nikmat dia di luar pada jangkaan kita.
Maka dia kata merasakan bau harumnya. Maka dia perintahkan. Bila dah tengok seronok dah. Dah tengok cantik dah. Cantik. Wangi tak? Wangi. Sedap. Seronok tak sabar-sabar nak masuk. Maka tiba-tiba dia perintahkan untuk dijauhkan daripadanya. Kerana mereka tidak ada bahagian di dalamnya. Tiba-tiba tak boleh masuk. Tengok dah cantik dah. Bau dah harum dah. Tiba-tiba dia perintahkan untuk jauhkan. Pergi jauh-jauh. Tak boleh masuk dalam syurga. Nah. Macam cerita Piramli lah. Dapat bau, bau dah. Sedap, sedap. Angkat. Nah. Dapat bau jadilah. Baik. Maka dia kata, sekali lagi saya baca. Maka dia perintahkan untuk dijauhkan daripadanya. Kerana mereka tidak ada bahagian di dalamnya. Maka mereka pun diperintahkan jauh. Dia ni tak layak untuk masuk dalam syurga. Maka kembalilah mereka dengan penjelasan yang tidak ada tara bandingannya. Maka mereka pun terpaksalah tak masuk dalam syurga. Sebab tidak ada ruang untuk dia. Tak ada balasan untuk dia dalam syurga. Sehingga mereka pun berkata, Ya Tuhan, andaikan engkau masukkan kami ke dalam neraka sebelum engkau perlihatkan kepada kami pahala yang engkau bagi para walimu. Kalau kamu terus masukkan kami dalam neraka lagi baiklah. Daripada kau tengok perlihatkan kepada kami syurga macam mana seronoknya orang ahli syurga, wanginya, harumnya syurga untuk ahli syurga. Kami dah tengok dah, tiba-tiba tak dapat masuk. Kalaulah kami terus masuk dalam neraka, itu lebih baik. Daripada kami dia bagi dilayok kami macam ni. Jawab Allah Ta'ala, sengaja aku berbuat itu kepada kamu. Saja kau nak buat begitu. Nak layok tengok gambar. Bagi hangpa tengok. Kamu dahulu bila bersendirian melakukan dosa-dosa besar. Duduk seorang-seorang, orang tak nampak, kita buat dosa. Kita makan rasuah, kita bagi rasuah masa orang tak nampak. Kita tinggal semayang masa orang tak nampak, kita tak semayang. Masa orang tak nampak, senyap-senyap lah buka puasa. Tak usah puasa lah, orang bukan tahu. Tak usah puasa lah, orang bukan tahu. Senyap-senyap, pergi jauh. Orang tak nampak. Pergi luar negara, pergi hatnyai. Pergi hatnyai, orang tak nampak, dia sana buat dosa. Kan, di sini pakai tutup, orang perempuan tutup lawa kan. Pergi luar negara tak apa, orang tak nampak, buka bagi seksi sikit. Kan. Dekat depan orang sini, kat kawan-kawan kita tengok, warak. Di luar negara orang bukan nampak kita, bagi seksi sikit. Kan. Pergi melancung mana-mana orang tak nampak kita buat dosa lah. Orang tak nampak kan. Alah, orang kalau tinggal semayang pun orang bukan nampak. Tu nah. Maka dia kata, bila bersendirian, kamu buat dosa-dosa besar. Dan bila di muka orang, berlagak alim seperti mana orang-orang yang taat. Depan orang, bagus. Warak, tutup. Kalau tulis tutup lagi. Sampai nampak mata kecil. Kan? Kalau tak ada orang, di tempat orang tak nampak kita. Kawan-kawan tak nampak. Kan? Jadi ni, depan orang buat taat, baik. Warak. Kamu hanya riak. Memperlihatkan kebaikan kepada manusia dan tidak kepada aku. Kamu buat ibadat ni semata-mata nak tunjuk ke orang ya. Nak tunjuk kat kawan-kawan. Kalau katakan di depan orang, semayang dah bagus. Bila orang tak nampak dah, sembayang wajib pun kadang-kadang tak buat. Tu nah. Kamu mengagung-agungkan orang dan tidak mengagung-agungkan aku. Kamu membesar-besarkan orang. Muliakan orang. Sebab apa? Sebab bila kita muliakan orang tu, kita pun dapat sanjungan sama. Kamu tidak membesarkan aku, kata Allah. Maka kini aku merasakan kepada kamu kepedihan siksaanku. Di samping aku haramkan atas kamu kebesaran pahala-pahala aku. Maka seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka. Dek kerana ibadat yang dia buat tak diterima oleh Allah. Pasal apa Allah tak terima ibadat dia? Sebab ibadat yang dia buat itu riak, nak menunjukkan kepada orang lain. Dia bukan buat kerana Allah, tetapi nak buat kerana manusia. Sebab tu terbukti apabila dia ni bila di depan orang dia buat ibadat elok, di belakang orang tak nampak dia tak buat. Itu menunjukkan perbuatan dia itu riak. Di depan orang dah rajin bersedekah. Kalau orang tak nampak, dia tak bersedekah. Kalau depan orang, kalau ada orang miskin meminta sedekah tu, dia laju pergi. Kalau orang tak nampak, dia marah-marah je orang miskin tu. Kamu ni malas. Itulah. Sebab tu kau jadi miskin, kau malas. Kau tak mau kerja.
Saya lupa miskin juga, tapi saya kerja. Sebab tu saya hadiah banyak duit. Oh, konon dia kata kan. Tapi kalau depan orang, kalau ada orang miskin yang minta sedekah, cepat, laju. Kita mesti sedekah. Kita mesti kesian ke orang miskin. Kan. Teman tak boleh tengok orang miskin ni. Teman mesti sedekah. Kesian. Kan. Tapi belakang orang, kalau orang tak nampak, kan. Dia jerkah-jerkahnya, dia marah-marahnya. Ini orang yang buat ibadat di hadapan orang, menunjukkan riak. Maka Allah tak terima. Allah tak terima ibadat dia. Ini orang riak. Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma khalaqallahu ta'ala jannata 'adnin, khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Thumma qala laha takallami, faqalat qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Thumma qalat inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura." Kan? Ketika mana Allah telah melengkapi jannatu adin, ketika mana Allah melengkapkan syurga, Allah ciptakan syurga dengan segala keindahan yang belum dilihat oleh mata. Allah buatlah syurga yang cantik, indah, yang tak pernah kita tengok di kat atas dunia ni. Tak pernah kita tengok. Dalam TV kita tak pernah tengok, dalam gambar tak pernah tengok. Mungkin kita kata, kadang-kadang tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tengok kat dalam TV kan, tengok keindahan, air terjun, batu-batu kan. Kita mungkin terfikir, syurga sok macam ni kot. Tak, rupanya syurga bukan macam tu. Syurga lagi cantik. Kalau kita pergi, kita tengok dalam gambar kan, gambar, kita boleh buat lukisan. Tersuruh orang buat lukisan pemandangan taman yang paling cantik. Dia pun lukis yang tercantik. Adakah syurga macam tu? Bukan. Sebab syurga keindahannya tak pernah kita tengok. Tak ada siapa boleh lukis. Sebab tak ada siapa pernah tengok syurga macam mana indahnya. Yang kita tengok indah yang ada kat atas dunia ni, bukan macam tu. Dia lagi indah daripada tu. Kan? Mungkin kita boleh gambarkan, agaknya begini kot, begini kot. Itu gambaran berdasarkan apa yang kita tahu. Tapi syurga bukan macam tu. Syurga lagi cantik daripada tu. Kan? Ketika mana Allah menciptakan syurga yang indah, keindahan yang belum dilihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, kan? Tak pernah kita dengar orang kata, "Woi, ni apa ni? Cantik gini. Kita, macam mana cantiknya? Cantik gini. Dia katakan, lawanya nah. Mungkinkah syurga macam tu? Bukan. Syurga lagi cantik daripada tu. Kan? Dan tergerak dalam hati khayalan manusia. Agaknya gini kot, agak bukan. Syurga lagi cantik daripada tu. Kan? Sebab kita hanya imagine, kita hanya bayangkan keindahan tu, hak macam kita nampak lah kat dunia kan. Itulah kita nampak. Rupanya syurga bukan macam tu. Dia lagi cantik. Kan? Lagi cantik. Maka ketika mana Allah dah cipta siap, dah cantik, dah harum dah, kan? Dah cantik, dah seronok dah, maka Allah menyuruhnya supaya berkata-kata. Allah perintahkan kepada syurga, bercakaplah kamu. Kan? Dia kata bercakaplah, berkata-katalah wahai syurga, berkata-katalah wahai syurga. Syurga boleh bercakap, tuan-tuan, syurga boleh bercakap, semua makhluk boleh bercakap, kan? Pokok-pokok boleh bercakap. Pokok boleh cakap? Pokok boleh cakap. Sebab tu dia katakan pokok tu pun berzikir, kan? Pokok berzikir. Batu-batu pun berzikir, kan? Pokok-pokok berzikir, batu-batu berzikir, tanah berzikir. Tapi ada juga orang pernah dia apa ni? Dia buat bayangan. Dia kata pernah dengar pokok zikir. Pokok zikir macam mana? Subhanallah. Dia tipu. Pokok bukan zikir macam kita zikir. Pokok fikir berzikir dengan cara dia lah, bahasa dia lah, kan? Cuma siapa yang pandai bercakap bahasa pokok, ada dengar pokok bercakap? Kan? Pokok boleh berzikir, batu-batu berzikir. Cara dia apa lah? Cara macam mana? Cara yang apa? Yang Allah tentukan untuk mereka berzikir. Macam ayam lah. Ayam berzikir ya? Ayam berzikir, tapi bukan dia sebut macam kita subhanallah. Kan? Dia ada cara zikir dia lah yang Allah ajarkan untuk dia. Pendek kata, semua makhluk bercakap dan semua makhluk berzikir. Sebab tu dia katakan kita ni bila kita datang ke majlis ilmu, kita pijak batu-batu berdoakan kita, tanah berdoakan kita, pokok-pokok berdoakan kita, kan? Maka kata satu riwayat, dia kata pokok-pokok tu berdoa untuk kita, cara dia lah. Cara dia berdoa lah. Tetapi yang penting dia berdoa untuk supaya Allah ampunkan kita.
Tapi bunyi bahasa dia lah. Kan. Maka syurga itu berkata, bila Allah perintahkan syurga bercakap, syurga pun bercakap. Apa syurga kata? Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Syurga ucap 3 kali. Sesungguhnya berjayalah orang mukmin, sesungguhnya berjayalah orang mukmin, sesungguhnya berjayalah orang mukmin. Dah kata 3 kali kita kata. Summa qalat. Lepas tu Allah kata lagi, berkata lagi. Apa kata lagi syurga lagi? Syurga kata, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Sesungguhnya syurga itu haram untuk orang bakhil. Syurga haram kepada orang bakhil. Yang kedua, syurga haram kepada orang munafik. Yang seterusnya dia kata syurga itu haram kepada orang-orang yang riya. Yang mura', yang orang-orang yang riya. Jadi syurga ni haram kepada 3 jenis manusia ni. Dia kata syurga ni untuk orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Dia kata qad aflahal, 3 kali dia sebut. Untuk syurga tu dia apa ni? Untuk berjayalah untuk orang-orang mukmin. Siapa-siapa yang mukmin, syurga tu tempat dia lah. Siapa-siapa yang mukmin layaklah masuk syurga. Pergi syurga ni dia kata haram untuk 3 jenis manusia ni. Pertama siapa dia? Yang pertama yang dia haramkan, syurga mengharamkan kepada orang yang bakhil. Pertama sikit orang yang bakhil. Orang yang kedekut. Orang kampung kata kedekut tak hidung masin. Apa lagi? Kedekut ni level dia cukup hebat nah. Kita hidung masin, tangkai jering, apa lagi? Yang kedekut. Kedekut ni, nanti kita tengok nah. Mengenai dengan kedekut ada khas tajuk dia tentang kedekut. Walau macam mana pun secara seimbas lalu kita katakan kedekut terutama sekali kedekut kepada perkara-perkara yang wajib lah. Perkara-perkara hak wajib tu. Perkara-perkara hak wajib tu yang mana? Kalau kita banyak harta, kita kena keluar zakat lah. Iaitu tak keluar zakat. Ini awal-awal lagi. Ini yang tak boleh masuk dalam syurga ni. Siapa lagi? Apa lagi? Bakhil terhadap benda-benda yang wajib-wajib ni. Iaitu terutama sekali untuk yang terpaksa keluarkan nafkah untuk bagi makan. Ada yang tak mau bagi makan isteri, tak nak bagi makan anak-anak, kan? Tak bagi makan orang yang sepatutnya dia bagi makan. Ada orang kata, dia kata isteri saya tu dah gaji besar, kan? Tak payah bagilah kat dia, kan? Gaji dah besar lah. Gaji dah lagi besar pada kita. Tak apalah, gaji besar tu dia punya gaji. Kewajipan kita kena bagi dia makan. Kan? Tapi tiba-tiba bagi-bagi dia bagi sedekah kat kita balik. Alhamdulillah. Ambil kan. Tapi kewajipan kita kena bagi makan kan. Tapi tiba-tiba dia banyak duit, dia nak sedekah kat kita. Alhamdulillah, sedekah yang paling besar pahalanya Nabi kata sedekah kepada orang yang paling dekat kan. Isteri kita gaji banyak, kita bagi nafkah, kita bagi makan kan, kita bagi duit kada kan. Tiba-tiba gaji dia nak sedekah separuh gaji dia sedekah kita. Alhamdulillah, sapu ajalah kan. Dia nak sedekah. Namun pemberian kita wajib kita kena bagi kat dia. Ada juga orang kahwin dia tak bagi nafkah. Kahwin tak bagi nafkah kan? Maka hukumnya dosa ni dia katakan bakhil, berdosa sebab tak bagi nafkah bagi kepada anak-anak kan. Dia kahwin lepas tu dapat anak, dia tak mau kerja, duduk rumah tunggu isteri kerja. Alah, dia kata boleh juga makan. Alah, dia kata ulat dalam batu pun boleh hidup. Memanglah ulat dalam batu boleh hidup. Kalau kita jadi ulat, tak apalah kita boleh hidup. Ni kita bukan ulat. Itu yang kita masalah kan. Kalau kita ulat duduk dalam batu tak apa. Ada rezekinya dalam batu. Tapi kita masalah tak jadi ulat. Sudah. Maka pemberian wajib tu mesti dikeluarkan, dibagi kan. Tapi ada juga orang kata kan, mak bapak wajib tak? Wajib tak bagi kepada mak ayah? Kepada mak ayah tak wajib, ya kan? Kecuali kalau mak ayah yang tak cukup makan, tak cukup duit, iaitu wajiblah untuk kita mencukupkan. Tapi kalau bapak kita tu dia punya pencen dia lagi banyak, anak baru gaji 2,000, bapaknya pencen 6,000. Jadi sebab tu wajib tak bagi dia? Tak wajiblah bagi. Tapi kalau nak bersedekah,
baiklah. Untuk untuk bagi satu pemberian sedekah untuk ibu dan ayahnya, untuk mengeratkan kasih sayang, kan? Baiklah. Tapi kalau dia tak bagi pun tak apa, kan? Sebab mak ayah dia cukup. Tapi kalau mak ayah tu kalau tak cukup duit, nak operation mata tak ada duit. Nak operation mata tak cukup duit. Anak banyak duit. Ayah tak payah operation lah mata ayah tu. Biarlah kan, tak apa. Ayah pun biar bukan nak lama dah. Ayah tak tengok tak apa kan. Maka ini dia katakan bakil. Ni dia katakan berdosa lah, sebab apabila ayah memerlukan, mak memerlukan. Baik. Jadi makna benda-benda yang wajib tu mesti kita selesaikan. Jadi orang-orang yang bakhil tak mau keluar duit perkara-perkara yang wajib-wajib ni, maka dia katakan bakhil. Kan. Dan begitu juga untuk yang sunat-sunat ni, yang tu sunat-sunat bersedekah sunat juga kan. Tetapi kita walaupun dia tu sunat, ada orang yang minta makanan pada kita, orang miskin yang susah minta bantuan makanan kat kita, maka bila kita bagi itu ada yang itu adalah lebih baik. Ni dia katakan orang yang pemurah. Sebab katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita bagi makan, sesuap nasi yang kita bagi makan tu adalah sedekah yang Allah jauhkan kita daripada api neraka. Siapa nak luahkan dalam kubur, kena perbanyakkan sedekah. Nak permudahkan masuk dalam syurga, perbanyakkan sedekah. Maka sebab tu dia kata bakhil ni, pokok dia kata, ada satu pokok bakhil, dia kata tertanam di dalam neraka. Ada satu pokok bakhil ada tertanam di dalam neraka. Siapa dia punya pokok ya, dia punya dahan dia menyulai ke dunia. Siapa yang berpaut di dahan dari dahan bakhil masuk, dia akan akhirnya masuk ke dalam neraka. Sebab tu kita jangan ada jadi bakhil, kedekut. Kan? Maka manakala dia kata pokok pemurah tertanam di dalam syurga. Pokok pemurah tertanam dalam syurga. Ada dah satu pokok pemurah dalam syurga tu. Dia punya dahan dia keluar menyulai ke dunia. Siapa yang berpaut di dahan pemurah, dia akan akhirnya masuk dalam syurga. Siapa yang nak mudah masuk dalam syurga, kena jadi orang yang pemurah. Tu yang cerita apa tu? Itu yang cerita apa ni? Saya pernah cerita tentang tu. Mengenai dengan suami isteri di zaman Nabi Musa, kan? Cerita tu. Suami isteri di zaman Nabi Musa. Suami isteri ni, dia ni orang susah, kan? Ingat cerita tu. Dia ni orang susah sangat. Lalu isteri dia berbincang-bincang dengan suami. Dia kata, abang, kalau mau berjumpa dengan Nabi Musa, mintalah kat Nabi Musa supaya Nabi Musa kan dia bercakap dengan Tuhan. Mintalah supaya Allah bagi kita kaya, kan? Allah bagi kita kaya. Mak rasa kaya lah, susah sangat. Sentiasa susah, sejak dari kecil sampai ketua susah. Boleh tak mintalah kat Nabi Musa supaya berdoa kepada Allah supaya kita dapat kekayaan, kan? Lalu si suami pun dah isteri duk merayu-rayu sangat, nak minta jadi kaya. Kan orang perempuan ni suka kaya-kaya ni, kan? Orang lelaki dia tak suka sangat. Orang lelaki tak suka sangat kaya-kaya ni, kan? Pasal apa? Susah. Baik, dia tak apalah atas permintaan isteri, dia pun minta kepada Nabi Musa, ya Allah, dia kata, ya Rasulullah, mohonlah kepada Allah supaya kami dapat jadi senang, kan? Lalu Nabi Musa pun berdoa kepada Allah supaya bagi ni diorang suami isteri dapat jadi kaya. Maka Allah perkenankan bagi mereka yang rasa kaya dalam masa setahun. Setahun kan? Setahun ke sebulan? Satu cerita dia kata sebulan. Satu riwayat dia kata setahun. Kita kata sebulan lah. Dia janji supaya dapat rasa kaya sebulan. Lalu Nabi Musa berkata kepada orang lelaki ni, dia kata, Allah perkenankan untuk kamu, bagi kamu kaya sekejap ya. Nak rasa tak apa, Allah bagi kaya kamu sebulan. Bagi rasa kaya sebulan. Maka dia pun, oleh kerana dah Allah kata gitu, maka dia pun tak apalah, sebulan lah, tak apalah ya Rasulullah, sebulan pun tak apalah. Dia kata kat Nabi Musa. Maka bila sebut gitu, dia setujulah kaya sebulan pun tak apalah, nak rasa jadi kaya kan. Esok pergi tengok semua jadi emas. Allah nak bagi kaya, kan.
Tengok daun-daun boleh jadi emas belakang. Sebab ambil daun-daun jadi emas. Semua jadi emas. Boleh jual emas tu. Memangnya jadi emas lah. Bukan emas sekejap kan. Kalau kata-katakan sekarang ni ada yang tuk bomo tarik duit kan. Tuk bomo tarik duit tu. Kan? Tarik duit. Tengok dalam daun-daun semua boleh jadi duit. Tapi tak lama. Esok lusa jadi daun balik. Kan? Dia beli apa-apa kan. Oh dapat duit. Buah dalam laci. Tengok-tengok 2 hari kemudian. Tengok alamak daun. Bila masuk daun dalam laci aku. Rupanya duit aku tu jadi daun. Kan? Itu tuk bomo. Ni dak yang ni daun-daun boleh jadi emas. Jadi emas. Boleh jual. Kaya dah. Bila dia jadi kaya apa dia buat? Bila dia jadi kaya dia sedekah. Dia sedekah dekat dia beradik dia. Panggil dia beradik. Mari. Siapa yang miskin-miskin mai aku nak sedekah. Nak sedekah. Orang hak miskin-miskin dia beradik semua dia panggil. Sedekah. Bagi makan. Sedekah. Habis semua hak miskin adik-beradik yang miskin. Panggil jiran-jiran tetangga yang miskin. Bagi duit. Bagi. Kita orang kaya nak. Bagi. Nah, aku kaya sebulannya ni. Tak apa, bagi semua rasa kaya macam aku juga. Yang habis dah semua orang miskin-miskin. Yang tak apa nak miskin, mainlah. Duit banyak lagi. Bagi. Yang tak miskin pun bagi. Nah, aku kaya sebulannya. Ambil peluang kekayaan aku sebulan ni, semua pakat-pakat adik-beradik semua jadi kaya. Lebih kaya pada aku pun tak apa. Tu dia punya luhurnya hatinya. Panggil jiran-jiran tetangga. Siapa yang susah-susah atau yang kaya, nak kaya lagi boleh, mari. Aku bagi duit, sedekah. Bagi duit, semua pakat-pakat kaya. Aku kaya sebulannya. Ambil kesempatan, sama-sama kita kaya. Kan. Semua pakat-pakat jadi kaya. Bila sampai sebulan, kan. Tak miskin-miskin, lagi last bulan tu lagi dia lagi hambuk duit. Sedekah. Siapa lagi? Yang orang jauh-jauh, marilah. Siapa-siapa yang nak duit, mari. Sedekah. Yang kaya hak dekat pun bagi kaya, hak jauh-jauh pakat-pakat kaya belakang. Tunggu sebulan, tak miskin-miskin. Lagi dia bersedekah, lagi banyak. Bila lepas sebulan, lagi sedekah. Nak tunggu, entah esok lusa habis jadi dia miskin balik kan. Ni peluang ni. Bagi hambuk nak. Mailah 2 bulan, tak miskin lagi. Mai 3 bulan, tak miskin lagi. Pi setahun, tak miskin lagi. Maka ketika mana Nabi Musa berbicara dengan Tuhan, dia kata, ya Tuhan, ya Allah, kenapa kasih fulan itu? Dia janji kaya sebulannya kan? Sekarang ni dah dekat 11 tahun dah kaya ni. Janji sebulannya. Apa jawab Allah? Dia kata, aku malulah nak kembalikan dia kepada kemiskinan. Sebab dia kata, aku buka hanya satu je pintu rezeki untuk dia. Aku buka satu pintu rezeki untuk dia. Untuk dia jadi kaya. Aku bagi dia seorang je. Tapi kemurahannya, dia buka banyak pintu-pintu kekayaan untuk kawan-kawannya. Aku buka satu pintu rezeki untuk dia. Tapi dia buka banyak pintu-pintu rezeki untuk orang lain. Dia kata, aku malulah. Aku Tuhan. Aku Allah yang maha berkuasa. Aku segala-galanya. Tiba-tiba aku buka kat dia satu pintu rezeki. Dan dia boleh buka pintu rezeki banyak untuk orang lain. Dan tiba-tiba aku nak tutup pintu rezeki itu. Aku malulah, aku pemurah. Aku maha murah. Oleh sebab itu, aku biarkan dia kaya untuk selama-lamanya. Itu dia. Jadi sebab itu kita ni, siapa-siapa yang nak jadi kaya, dia kena lebih dulu dia jadi seorang yang pemurah. Kalau kita nak Allah terus pemurah dengan kita, kita kenalah lebih dulu pemurah dengan orang lain. Baru Allah akan pemurah dengan kita. Allah tambahkan rezeki kepada kita. Allah tak tambah rezeki kepada kita dengan harta benda, Allah tambah rezeki kepada kita, rezeki kesihatan. Semakin sihat kita. Maka dia kata, siapa-siapa yang bakhil, dia tak layak masuk dalam syurga. Sebab orang yang hak masuk dalam syurga itu orang-orang yang pemurah belaka. Kan? Betul, orang yang hak pemurah ni dia cepat masuk dalam syurga. Kan? Sebab salah satu kunci syurga itu ialah pemurah. Yang kedua, munafiq. Siapa lagi yang tak layak masuk dalam syurga? Ialah mereka yang munafik. Siapa orang munafik ni? Kata, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kan Allah sebut gitu. Orang-orang munafik ni dia cuba tipu Allah, tetapi sebenarnya dia menipu diri dia sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia bangkit sembahyang dalam keadaan malas. Malas nak sembahyang. Yura'unan nas. Dia ni sembahyang ni hanya nak tunjuk ke orang.
Kalau orang tak tengok, dia tak sembahyang. Dia nak sembahyang sunat tu, depan orang ya. Oh, depan orang rokok lama. Sujud lama ya. Kalau seorang-seorang dia laju sembahyang. Kan. Kalau depan orang berdoa pun panjang, ya Allah. Kan. Orang menangis. Oh, ya tolong kami ya Allah. Nangis. Kalau kat rumah tu kat seorang tu, dia baca doa orang tak touching pun. Kan. Tu no. Ni, yura'unan nas. Dia nak tunjuk kat orang. Wala yazkurunallaha illa qalila. Dia ni tak ingat kat Allah pun, melainkan sikit je. Kalau persen tu nak ingat kat Allah tu sikit je. Yang banyak itu nak tunjuk kat orang. Itu orang munafik. Ya. Pendek kata orang munafik ni, dia buat ibadat tu sebab nak tunjuk kat orang. Kan? Dia bukan nak buat ibadat kerana Allah pun. Nanti kita nak tengok nanti. Apakah tanda-tanda orang yang buat ibadat tu nak tunjuk kat orang. Baik. Dia siapa-siapa yang ada yang jadi munafik ni, dia ni bukan ahli syurga. Dia ni tak layak masuk dalam syurga. Dia kata, dia haramkan masuk dalam syurga orang-orang munafik. Iyalah tuan-tuan. Nak masuk dalam syurga macam mananya? Macam nak masuk syurganya? Semayang nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Sedekah nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Lepas tu, pergi ke umrah nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Bangun tahajud, cerita ke orang, bagi tahu orang, tak dapat pahala. Habis tu semua tak dapat pahala, tak dapat pahala, tak dapat pahala. Apa nak masuk surganya? Semua ibadat tak dapat pahala. Dia pergi semayang, nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Dia azan supaya orang sanjung, orang sebut-sebut dah kan. Sebab orang orang sanjung-sanjung dah. Tukang azan, tak dapat pahala. Kan? Dia jadi imam sebab nak tunjuk ke orang, contoh kan, nak tunjuk ke orang bahawa dia tu hebat, bacaannya pandai, bacaannya bagus kan, nak tunjuk ke orang, tak dapat pahala. Apa semua tak dapat pahala, tak dapat pahala, tak dapat pahala, timbang-timbang masuk apa dah? Mana masuk surganya? Maka sebab itu dia kata mereka itu tak layaklah masuk dalam syurga, sebab orang munafik ni semua buat ibadat, semua nak tunjuk ke orang. Kan? Dan yang ketiga, wa muraun, sama orang yang meriak untuk buat ibadat satu perkara nak supaya diperlihatkan kepada orang lain. Maka ibadat dia jadi sia-sia. Jadi rugi tu. Ali bin Abi Talib berkata, tanda-tanda orang riak itu 4. Tu dia. Mari tengok siapa yang kena. Kan? Mudah-mudahan kita tak kena kan. Sebab benda-benda riak, benda-benda munafik ni, kita tak boleh tengok orang lain, kita tengok diri sendiri. Orang lain kita tak boleh buat telahan. Dia tu aku ingat dia tu munafik ah. Orang tu riak tak boleh. Kita tak boleh buat telahan kepada orang lain. Sebab ini soal hati. Soal hati. Bila soal hati, orang tak boleh buat telahan pada kita. Kita saja yang tahu diri kita. Ini soal hati. Apa niat kita? Kita rasa nak tunjuk ke orang. Itu riak kan? Rasa nak tunjuk orang. Orang bukan tahu. Bukan orang bukan tahu kan? Kita ni kan, kita tunjuk macam kita ni ikhlas betul. Kan? Orang tak tahu. Hanya kita yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Persoal ni ikhlas ni, malaikat tahu tak? Malaikat pun tak tahu, kan? Sebab tu kita sebut tu kan. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Yang ni kita kena tahu. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ketika mana esok Allah kumpulkan pahala kita, malaikat kumpulkan pahala kita, malaikat yang tulis pahala kita kan, segunung pahala kita yang banyak pahala kan. Dia kumpul banyak tu. Maka tiba-tiba semua tu jadi angin. Jadi angin. Tinggallah yang kecil ya. Hak gunung besar tu, mari angin tiup. Tinggal buat ni kecil ya. Sebusuk kecil ya. Malaikat mengadu kepada Allah. Dia kata, ya Allah, tidaklah yang segunung besar tu semua pahala-pahala yang aku tulis ya Allah. Semua pahala yang dia lakukan sama ada dengan niat hatinya, esok kau nak semayang lah, tulis satu pahala. Esok kau nak sedekah, tulis satu pahala kan. Bila niat aku nak buat, malaikat tulis satu pahala. Esok buat, tambah lagi 10 pahala dan juga lebih lagi kan. Niat saya dia tulis. Semua tu aku tulis atas kerana niat dia dan juga percakapan dia dan juga perbuatan dia. Kenapa semua jadi abu? Semua jadi debu. Yang tinggal kecil ya. Apa kata Allah?
demikianlah apa yang kau tuliskan itu semua yang dibuat itu kerana nak tunjuk kepada, bukan kerana aku, tapi kerana orang lain. Yang dibuat tu semua kerana orang lain, bukan kerana aku. Yang dibuat untuk kerana aku tu hak kecil, hak sebusuk tu. Yang tu kerana aku. Aku terima itu sebagai ibadat dia kerana aku. Yang lain tu dia buat bukan kerana aku. Maknanya malaikat pun tak tahu yang kita ni ikhlas atau tidak. Hanya Allah yang tahu yang kita ni ikhlas atau tidak. Niat hati kita, aku nak buat itu malaikat tahu. Tapi ikhlas atau tidak hanya Allah saja yang tahu. Jadi maknanya, oleh sebab itu, bila kita buat satu perkara yang riak, tak ada siapa yang tahu. Yang riak tak ada siapa itu. Tiba-tiba ada pula hamba Allah kata, alah, aku tahu dia tu tak ikhlas. Dia lebih tahu pada malaikat tu. Oh, hebat dah. Dia boleh kata kita tak ikhlas. Dia tahu ke? Hanya Allah saja yang tahu. Sebab tu kita tak tahu. Yang tahu kita. Kita buat kerana siapa? Baik. Dia kata apa? Apa tadi tu sebut tadi? Kat mana sebut tadi? Riak, kat riak. Okey. Kata Ali bin Abi Talib berkata, tanda-tanda orang riak itu 4 perkara. Riak ni ada 4 perkara. Tanda-tanda kita ada 4 perkara. Tanda tu siapa yang nak buat telahan ni? Siapa yang nak buat andaiannya? Kita lah, kita. Untuk diri kita. Orang lain kita tak boleh buat. Orang lain kita tak tahu. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, malas jika sendirian. 2, laju jika di depan orang. Kita tengok. Kalau kat depan kita seorang-seorang, kita malas ya. Kalau kita nak semayang sunat tu, tahajud tu dekat seorang-seorang kat rumah tu, alah rasa malas ya. Alah malas aku nak bangun. Tapi kalau bersama-sama dengan kawan-kawan, laju boleh pula aku bangun. Kan? Depan orang kita boleh laju kita bangun. Itu tandanya riak. Kan? Kita ada seorang-seorang, itu rasa berat. Kalau seorang-seorang, kita sedekah. Marilah satu hamba Allah, dia apa tu? Dia miskin. Orang susah nak minta makan. Kalau kita seorang-seorang, kita bagi tak ke dia? Kan? Bagi. Kan? Bagi. Bagaimana? Bagi RM10 ke, bagi dia makan. Kalau di depan orang pun macam tu juga. Kita bagi juga RM10. Kan? Itu ikhlas lah. Tapi kalau di belakang orang tak nampak, tengok saya tak nampak. Gitu. Sorry, tak ada duit pecah. Tak pecah. Kalau di depan orang, tengok, uish, seperti mana saya kata tadi, boleh lah, RM10 bagi. Pasal apa? Sebab depan orang. Tahulah kita bahawa kita ni seorang yang riak. Pahala kita tak dapat. Sebab itulah oleh kerana dalam masyarakat kita ni banyak orang-orang yang riak. Sebab tu tuan-tuan perasan tak? Dulu tabung masjid. Tabung masjid terpaksa orang buat ketika sembahyang Jumaat tu. Usung tabung pasal kan? Usung tabung. Bila waktu dulu masa kita pun tak apa nak tahu. Ramai antara masyarakat kita yang jahil tentang ilmu ni. Waktu khutbah tu, masa itulah tolak tabung. Kan? Waktu khutbah tolak tabung, tolak gedek-gedek. Kan? Tolak gedek-gedek tolak. Waktu khutbah tolak tabung. Orang perempuan tak nak tahu kan? Tengah-tengah khutbah tu, patut-patut kita dengar khusyuk. Main batu pun tak boleh. Main tasbih pun tak boleh. Dia dikira lara. Baca Yasin lagi lah. Walau baca Yasin tu pahala besar. Orang baca khutbah, dia baca Yasin tu. Ini yang disebutkan sebagai lara. Sia-sia orang dengar khutbah dia baca Yasin. Dia ingat dia banyak pahala. Ataupun begitu juga dia main tasbih. Subhanallah. Orang baca khutbah, maka ni dia katakan lara. Tasbih zikir takkan lara. Lara lah sebab sepatutnya masa tu kita dengar khutbah. Kan? Tapi lebih berat daripada tu. Dulu tahun 70-an dulu. Saya lahir tahun 70-an. Saya tahun 70-an, tahun 60-an saya tak tahulah kan. Masa tu saya kecil lagi kan. Saya lahir tahun 60-an. Masa tu saya baru lahir, saya tak tahulah. Tahun 70-an, waktu khutbah tu lah orang tolak tabung kan. Gedek. Atau nama Tok Siap bawa usung. Masa tu kita bawa duit. Bawa duit. Sehingga kan kita langgar perkara-perkara yang menyebabkan kita ni boleh jadi lara kan. Pasal apa? Sebab masa itulah orang usung tabung. Pasal apa tak letak je tabung kat sana? Kan? Main bubuh duit. Pasal apa? Sebab
Kalau letak kat tabung sana, pakai tak ada duit lah. Kan? Betul ya? Kalau pakai usul tabung tu, mau nak pakai isi-isi. Pasal apa? Ramai orang yang nak sedekah apabila orang tengok. Kan? Kalau letak tak sana, orang tak tengok, pakai tak terisi tabung tu. Tapi sekarang ni, oleh kerana ilmu dah berkembang. Alhamdulillah. Sekarang ilmu dah berkembang. Orang dah faham dah. Konsep bersedekah ni orang dah faham. Nilai sedekah tu orang tahu dah. Pahala besar mana orang dah faham. Sekarang ni, alhamdulillah lah kan. Kita tengok tabung-tabung yang dibuat dekat luar masjid pun. Banyak ada masjid yang buat tabung kat luar. Tahu kan? Dekat luar tu, dekat pintu gerbang tu. Dia buat tabung, buat batu, elok, masuk. Pendek kata, siapa-siapa yang nak sedekah tu, dia berhenti tu. Macam tacenggu kan. Dia masuk duit. Masuk keluar tangan tu. Masuk. Dan hasilnya memang banyak. Sebab sekarang ni orang dah faham. Bersedekah ni pahalanya sangat besar, menyebabkan kita punya kesihatan bertambah, menyebabkan kita punya umur kita jadi panjang, menyebabkan kita harta kita bertambah. Dan apa lagi? Mudah masuk syurga. Kan? Ya, sebab tu orang suka bersedekah walaupun orang tak nampak. Dulu, tak boleh. Kalau orang tak nampak, pakai tak isi tabung tu. Kan? Sekarang ni orang semakin dah mula ikhlas. Alhamdulillah. Kan? Baik. Jadi sebab tu, bila kalau kita di depan-depan orang, sedekah. Kalau orang tak nampak, tak sedekah. Kalau kita macam tu lah sikap kita, sedarlah kita adalah orang yang riak. Kan? Kalau katakan nak sedekah tu, mesti nak viral. Kalau kita pergi ke umrah tu, kalau pergi umrah tu, kena tunjuk kat orang. Kami sudah sampai ke umrah. Kami pergi sekeluarga, ambil gambar. Kan? Pasal apa nak cerita kat orang? Nak cerita kat orang. Saya tak katalah semua yang ambil gambar tu riak. Saya tak katalah. Siapa yang tujuan hati nak tunjuk kat orang lah. Siapa yang ambil gambar tu tujuan nak tunjuk kat orang. Kan? Tujuan nak tunjuk kat orang. Nak tunjuk yang dia tu hebat lah. Pergi umrah sekeluarga. Siapa yang rasa nak tunjuk kat orang tu, tu riak lah. Kan? Dah, saya bukan nak tunjuk kat orang sebab nak riak. Saya bukan tujuan nak riak. Saja je nak tunjuk. Kan? Saya bukan nak tujuan nak riak. Dia kata, saya saja je nak tunjuk. Bukan nak riak. Nak tunjuk tu riak lah. Kan? Maka bila kita tunjuk gitu, tak adalah pahala. Betul nak baca mana kata. Tak payah tunjuk ke orang. Sebab ibadat ni bukan nak dipamerkan kepada orang. Kita nak pamerkan Allah saja. Ada salah ke nak tunjuk? Tak salah, tak tunjuk. Nak tunjuk tak salah. Cuma riak lah. Kan? Allah tak boleh ke? Bukan tak boleh, boleh. Cuma riak lah. Faham tak? Jadi itu yang payah. Baik. Jadi siapa-siapa dia kata, maka dia bila malas jika bersendirian. Kalau seseorang tu dia tak syok. Kalau orang nampak tu, dia duduk depan Kaabah tu berdoa. Ambil gambar Ustaz. Nak berdoa ni. Ambil gambar. Berdoa depan Kaabah. Kan? Tunjuk kan depan Kaabah berdoa. Ambil gambar Ustaz. Kan? Saya bukan kata ambil gambar tu orang riak. Tapi kalau tunjuk tu riak lah. Kan? Dan tangkas jika di muka orang. Cepat-cepat kalau orang tengok, cepat je nak buat. Cepat je orang nak ni. Sebab tu kita bahaya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tahu tak sakit ain? Saya selalu berkata kepada orang yang terdekat dengan saya kan. Dia bahaya. Kalau kita tunjuk kat orang, kehebatan kita, kecantikan kita, kita punya kebahagiaan kita tunjuk pada orang lain kan. Yang kita risau dipanggil satu istilah dipanggil penyakit ain. Penyakit ain ni apa? Penyakit mata. Ada orang yang kita tak tahu, dia ni ada power mata. Mata dia ada power. Bila dia tengok tu, dia sebutnya dia boleh jadi sakit. Zaman Nabi dah pernah berlaku kan. Yang dah pernah berlaku gitu. Nabi pun sebut, itu adalah dia katakan penyakit ain. Jadi mana boleh tengok tu? Cantiknya. Cantiknya isteri hang. Lawanya. Isteri boleh jadi sakit. Kalau dia ada kalau yang bercakap tu ada power mata, dia katakan sakit ain. Sakit ain ni dah berlaku di zaman Nabi tu. Jadi sebab tu kita kena, sebab tu tuan perasan tak kalau kita dulu anak-anak kita kat kampung tu kan, masa kita dulu, kalau anak-anak yang gebok, yang comel, kan? Kadang ada orang mai puji kan.
Ui, anak hang cantiknya, kan? Oh, geboknya, berkenan tengok. Jangan puji-puji. Kan? Jangan puji-puji, nanti sakit anak aku kan. Pernah dengar tak? Kan? Sebab dibimbangi kalau ayah puji-puji itu ada power. Ada power mata. Dia bila disebut tu, jadi sakit. Tu yang menyebabkan kalau orang tu dulu dia suka ubah nama anaknya buruk. Kan? Buruk, panggil buruk je lah. Anak apa nama? Buruk. Buruk lekat daftar nama buruk. Nama buruk. Apa nama Ben Ben buruk. Ada yang nak buat tak Ben nak buat anak apa? Ben bubuh lah, ben apa? Ben comot ke? Lalu lekat nama comot. Comot Ben buruk. Itu nama macam-macam pelik-pelik. Pasal apa? Sebab dia nak supaya orang jangan puji-puji anak dia. Ada tak orang sebut nama cantik? Tak ada. Orang bimbang. Kalau sebut cantik nanti kena orang yang ada power mata sebut cantik. Maka jadi sakit anak tu. Budak tu jadi sakit. Kalau kena sakit, susah. Ini dia kata penyakit ain. Sebab tu kita tak boleh tunjuk sangat kecantikan kita pada orang. Kebahagiaan keluarga kita. Tuju masuk dalam ni. Tak boleh. Kalau kita tunjuk nanti, kalau ada orang yang penyakit ain, ada yang ada apa ni, yang ada power mata tu, bahagianya apa, seronoknya. Kalau ada kena sakit, jadi susah. Tu no. Di samping itu, kalau kita tunjuk-tunjuk pun, kalau kita buat tunjuk ibadat kita, tak mendatangkan pahala. Baik. Tak mana? Jadi dia kata, apakah tanda-tanda orang riak? Pertama, malas jika sendirian, tapi laju jika di depan orang. Kan? Malas nak buat ibadat seorang-seorang. Kalau buat ibadat depan orang, laju ya. Dia mau ni banyak buat ibadat depan orang. Kedua. Tiga, menambah amalannya jika dipuji. Kalau orang puji, dia tambah amalan dia. Orang puji dia, tambah amalan dia. Orang kata, Tok Imam baca sedap ni. Baca sedap ni. Esok dia buat lagu lain pula. Dia buat lagu lain pula kan. Dia buat lagi sedap lagi. Orang kata, Tok Imam ni baca panjang. Esok lagi panjang. Tu dah jenuh menggigil kaki kita. Dia pantang dia puji. Dia puji ya, dia buat lagi hebat. Hari ni sedekah banyak ni. Esok lagi sedekah banyak lagi. Jadi sebab tu, ini dia kata tanda-tanda itu kalau adalah pada kita, itu tandanya riak. Orang yang tidak riak, hang puji ke apa, aku macam ni juga. Sebab yang bagi pahala bukan hang. Kan? Itu imam sedap. Ni sedap baca. Alhamdulillah. Dia pun diam. Esok macam tu juga. Kan? Bagi dia tak ada kesan apa pun. Buat orang puji pun bukan lebih pahala. Kan? Buat apa tu? Buat menghilangkan keikhlasan kan? Bagi dia tak ada apa. Dia tetap macam tu juga. Awal ni. Esok macam tu juga. Memang perangai dia suka mewah. Kan? Dia suka sedekah. Banyak sedekah ni. Kan? Dia sedekah RM1. Kawan tu sedekah RM10. Kan? Banyak sedekah ni. Kan? Dia kata, yalah rezeki Allah bagi banyak. Kongsi-kongsi rezeki. Kan? Esok macam tu juga. Tak ada ni. Kalau tengok esok, esok tambah RM100. Pasal apa? Pasal orang dah puji. Yang ni, kalau ada macam ni, riak. Baik. Dan yang keempat, dia kata menguranginya jika dicela. Kan? Kalau orang cela dia mula dah. Dia fed up. Kan? Apa kau kata apa Tok Bilal azan pun tak apa tak apa sedap mana apa Tok Bilal azan sedap-sedap sikit. Macam tu kan. Sedap-sedap sikit benda lagu macam lagu lama ya. Buat lagu sedikit-sedikit. Hampa pandai azan, hampa je lah azan. Aku malas mana. Orang cela aja dia nak letak jawatan. Orang kata apa tak sedap sungguh bacaan. Bacaan tak sedap, taruh lagu langsung. Apa tu? Hampa je lah Tok Imam. Aku malas jadi imam. Orang cela dia saja, dia mula ada goyang lah. Sebab apa? Sebab dia buat kerana orang. Kalau dia buat kerana Allah, hang cela pun aku tetap buat macam ni juga. Sebab aku bukan nak cari perhatian orang. Aku nak pahala di sisi Allah. Tu nah. Dia maknanya bagi orang-orang yang ikhlas kepada Allah, dia tak terjejas pun. Apa tu orang puji pun tak terjejas, tak ada rasa apa. Orang cela pun macam tu juga.
Dia tetap macam tu. Ini orang ikhlas. Kan? Jadi kita tengok diri kita. Kalau orang duk puji-puji kita, ada terjejas tak? Ada rasa sabar tak? Macam biasa ya. Kita ikhlas tu. Kan? Atau kalau kita orang celah kita, orang keji kita. Dah aja apa tu kita apa yang kita buat, orang ada memangnya manusia ni buatlah apa pun orang tetap akan keji. Manusia ni kalau kita buatlah apa pun orang tetap akan keji. Orang takkan pernah puas hati. Macam Luqmanul Hakim dengan anaknya kan. Luqmanul Hakim dengan anaknya dengan keldai kan. Anaknya naik pun orang kata kan. Ayah naik pun salah juga orang kata. Dua-dua naik lagi orang kata. Tak naik langsung, bawa je keldai tu kan, bawa je. Pun orang kata, dia ikat kaki, ikat tangan, tanggung berdua. Pun orang kata, lagi orang kata. Kan? Betul? Dia buka tali tu, dia lepaskan. Pun orang kata juga. Hang buatlah apa pun, orang tetap akan kata. Bagi orang yang riak, dia ambil kisah sungguh orang kata. Dia ambil kisah sungguh orang kata. Dia cukup jaga orang takut orang kata. Sebab apa? Dia jiwa yang riak. Orang yang tidak riak, dia tak kisah orang kata. Asalkan dia buat tu betul berdasarkan syariat, betul seperti mana yang Allah kehendaki, dia tak kisah. Tu. Ini dia katakan orang yang buat ikhlas kerana Allah. Jadi tu kita kena didiklah diri kita supaya kita ni buat ikhlas kerana Allah. Okey. Contohnya? Contohnya? Dia kata, apa tu, maknanya seseorang tu bila ada orang puji dia, barulah ada perangsang sikit untuk buat kebaikan. Tuan-tuan, bagi bagi orang yang dipuji, dia terletak di hati dia. Adakah pujian itu tak bagi dia tak ada kesan apa-apa, ataupun menyeronokkan dia kan sebagainya, dia terletak pada dia. Terletak pada dia. Maksudnya penerimaan dia apa? Kalau dia ambil itu sebagai satu, esok buat tambah lagi ya. Kan? Dia tambah lagi ya. Pasal orang nak puji ni, kan? Itu menunjukkan dia hati kita ni, kita tahulah kita ni riak lah. Tapi bagi kita, bila orang puji itu, dia sebagai satu penghargaan untuk kita, kan? Dia pengurusi, kan? Dia pengurusi. Bila kita buat yang terbaik ni, dia puji-puji kita. Sebagai satu, kita baguslah dia ni. Sebagai satu, orang kata bagi motivasi kita untuk teruskan lagi kita punya kerja kita. Dan pengurusi baguslah. Dia ni seorang yang menghargai kerja-kerja kita, kan? Bagi dia, tak ada apa macam tu juga, tak apalah. Kan? Dia sebagai satu, dia rasa bangga lah sebab sebagai pengurusi masjid boleh menghargai apa yang kita kerja kita ni, kan? Okeylah, dia seronok lah, dipuji-puji. Tapi adakah dia menyebabkan dia esok nak buat lagi hebat lagi supaya dia nampak. Esok dia buat lagi bagus dia buat supaya pengurusi puji. Dah jadi riak dah. Tadi mula dia tak riak dah kan. Tak riak dia buat kerana Allah lah. Dia mari datang. Bukan kerja dia. Dia bukan tok siap. Saya nak bagi contoh lah. Dia bukan tok siap. Pergi datang tolong cuci masjid kan. Dia buat kerana Allah. Dia dapat pahala. Tiba-tiba datang pengurusi, puji dia. Baguslah kalau semua orang macam ni dia kata bagus kan. Dia pun rasa baguslah pengurusi ni menghargai kerja-kerja kita. Okey, tak ada apalah kan. Okey. Esok kena buat lagi ya. Nak buat lagi supaya nanti dapat pujian lagi. Maka dah mula nak jadi riak tu. Mari buat kita tu supaya dipuji. Dia puji lagi, esok buat lagi bagus. Dia itu jadi riak tu. Jadi tapi cuma bagi kita yang bila kita tengok seseorang tu buat kebaikan, jangan kita cerca. Kan? Bagi orang, bila kita tengok orang buat kebaikan, jangan kita cerca. Hendaklah kita menghargai orang lain. Menghargai orang lain dapat pahala. Kan? Kita orang buat sesuatu, buat perkara, kita menghargai dia, kita dapat pahala. Dia pula rasa apa? Kalau dia rasa dia dihargai, maka dia seronok, okey. Tapi kalau dia esok dia nak buat lagi supaya supaya dia dipuji lagi, dia jadi riak dah. Kan. Hak buat mula tu tak riak lagi.
Esok dia buat lagi sekali, nak bagi lagi baik, nak buat lagi baik supaya dia dipuji. Dia jadi riak dah. Ataupun esok aku nak buat lagi lah supaya dipuji. Dia jadi riak dah. Kan? Yang mana bila kita buat supaya dipuji, maka dia jadi riak. Kan? Tapi kalau dia buat kerana Allah, tiba-tiba dipuji, itu bonus lah. Kan? Jadi makna kita buat tu tujuan kita apa? Tujuan kita kerana Allah. Maka kita jadi ikhlas. Lalu dipuji, biar dipuji, tak apa, itu bonus lah kan. Orang nak puji, tak apalah. Tapi, kalau esok kita buat, kenapa? Aku nak buat esok, supaya dipuji. Di sana ada riak. Kan? Dipuji. Tengok dia tak puji. Aku tak mau buat dah. Memang riak lah. Itu lah, jadi gitu lah. Okey, boleh. Nampak tak? Ada yang nak tambah? Ya. Ya, betul-betul kan. Kalau kadang-kadang orang yang terima anugerah kan, oleh kerana saya mendapat dapat penghargaan, insya-Allah pada akan datang saya akan bekerja lebih keras lagi. Maknanya pada hari itu dia buat dah betul lah kerana Allah. Nak mendapatkan buat benda tu semua kerana Allah. Tak mengharapkan pujian. Tiba-tiba dia beri pujian. Tak apalah. Okeylah kan. Sebab dia katakan ni di hari akhirat kita dapat, di dunia pun dapat juga pujian. Tak apa. Tiba-tiba esok dia bekerja keras lagi. Supaya lebih lagi anugerah diterima. Dia mula dah dapat jadi kira dah ria. Maka dia kalau kata ucapan dia itu tu dah menambahkan jadi riak lah. Hari ini saya terima penghargaan, insya-Allah pada tahun depan saya akan bekerja keras lagi. Maknanya untuk diperlihat, untuk dilihat oleh orang lain, maka mulalah jadinya riak. Jaga-jaga dari kata-kata kita. Ya. Kalau insya-Allah ni, okey. Katakan insya-Allah ni kalau diizinkan Allah. Ada kalau katakan insya-Allah. Boleh tak kita kata, ambil ni nombor ni bagus ni. Insya-Allah menang. 2131 ni nombor ekor ni, insya-Allah menang. Allah izinkan. Kan? Allah dia ni maksud ni bila kita sebut insya-Allah ni, Allah izinkan. Kita ni nak buat jahat pun, kita boleh buat, kita buat jahat. Jadi maknanya kita sama ada walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah kehendaki, nescaya semua orang boleh buat beriman. Kata walau syaa rabbuka, kalaulah Allah kehendaki, kalaulah Tuhan berkehendaki, la amana man amila. Dia kata walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah kehendaki, nescaya semua ni boleh saja beriman kepada Allah. Dia kata kalau Allah kehendaki, semua boleh beriman kepada Allah. Kalau Allah nak. Tapi Allah tak nak. Jadi maknanya, Allah boleh je nakkan kita ni jadi beriman. Allah boleh je nak supaya kita ni jadi tak beriman. Itu kehendak Allah. Jadi sebab itu, boleh je kita ni, Allah nak jadikan kita ni riak. Boleh juga Allah nakkan jadikan kita ni orang yang ikhlas. Gitu dah. Jadi maknanya terletak kepada usaha-usaha kita. Terletak pada usaha kita. Baik. Dekat tu. Jadi maknanya ada 4 tanda-tanda orang yang riak. Iaitu orang kita kata malas bersendirian, walaupun nak beribadat seorang-seorang dia malas, tapi nak boleh beribadat di depan orang dia seronok, cepat je, laju je. Ketiga, dia waktu kalau orang puji dia, tambah amalannya, dia bertambah amalannya. Tapi kalau yang keempat, kalau orang keji dia, orang cerca dia, langsung tak mau buat. Ataupun dia kurangkan ibadat dia. Itu tanda-tanda orang yang riak. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang esok, kita nak tengok apakah benteng amalan supaya kita tak jadi riak. Apa cara? Apakah cara? Kita dah tahulah riak gitu, riak gini. Jadi apakah cara untuk seorang itu mengelakkan diri daripada perbuatan riak? Sebab riak ni cukup bahaya. Macam mana kita nak buat supaya kita tak riak? InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Takat tu ada yang tak apa nak clear? Ada nak tanya? Ada yang nak tambah? Ada? Ada?
Baik. Adik-beradik kita kan, dia ni malas. Adakah kita tak bantu dia maka kita dikedekut gitu? Tahu tak? Dia kalau ni apa ni miskin ni sebab apa? Sebab malas ya. Mana ada orang-orang rajin jadi miskin? Biasanya golibnya orang yang rajin ni keluar pagi balik petang buat kerja kan. Ada satu lagu kata keluar pagi balik petang, kadang-kadang sampai malam kan. buat kerja. Biasanya miskin ke kaya? Dia mesti biasanya senang. Kan? Yang hak miskin tu malas. Kan? Biasa miskin ni malas. Jadi sebab tu orang yang malas ni berakhir dengan kemiskinan. Tuan-tuan, dulu ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ya, ada satu golongan orang yang berhijrah muhajirin ni, dia tak mau kerja. Duduk kat masjid. Ni apa tu? Digelar sebagai ahli sufah. Kan? Dia duduk kat masjid. Tak mau bekerja. Nabi tak pernah larang. Nabi tak pernah marah dia orang ni. Pergilah kerja. Duduk masjid. Malas. Nabi tak pernah marah. Dia duduk kat masjid. Malah, dia pun masjid, tak mau buat kerja duduk masjid. Tak apalah. Semayang berjemaah. Majlis ilmu sentiasa ada. Duduk tidur kat masjid. Nabi tak pernah marah. Malah, Nabi mendahului mereka ni untuk diberi makan. Ketika mana berpulang daripada perang, satu peperangan, Nabi bawa baliklah hamba-hamba tawanan kan, hamba tawanan perang. Fatimah anak Rasulullah minta, dia kata, ya Rasulullah, bolehlah bagi seorang hamba tu untuk bantu dia kat dapur untuk buat kerja sambil habis rosak tangan dia kisakkan tepung. Fatimah ni tolong Sayyidina Ali kan. Ali pun miskin juga kan. Dia tu sampai pecah-pecah tangan. Boleh tak bagi seorang hamba? Apa Nabi kata? Nabi kata, aku takkan bagi kepada kamu sehinggalah terlebih dulu aku gunakan hamba saya tu untuk dijual dan dapat duit untuk bagi makan ahli sufah tu dulu. Maknanya Nabi layan lah, walaupun mereka tu miskin, malas duduk di masjid tu, maka mereka tu didahulukan bagi makan mereka tu. Mereka tu lebih memerlukan. Dia maknanya oleh sebab tu orang-orang yang hak malas ni, hak miskin ni, kalau kita bagi makan ke dia, kita tetap dapat pahala. Sememangnya mereka ni malas, maka berilah sedekah untuk mereka. Berilah sedekah untuk dia. Tak apa. Apa tu? Sedekah dia, melampau dah. Tuan-tuan, satu je konsep yang kita kena pegang. Bila kita sedekah tu, bukan nak menyenangkan orang. Menyenangkan siapa? Menyenangkan diri sendiri. Kita sedekah, bagi RM50 sedekah tu, sebenarnya kita nak menyenangkan diri sendiri. Apa dia? Di hari akhirat esok ada ganjaran pahala. Moga-moga Allah akan tambahkan rezeki kita. Allah akan sihat tubuh badan kita. Apa lagi? Allah akan panjangkan umur kita. Bila kita keluar sedekah tu, tak kira pada siapa, terutama sekali daripada orang yang hampir dengan kita, adik-beradik kita, maka yang kita dapat pada Allah tambahkan kesihatan kita, Allah tambahkan rezeki kita, masuk kubur, masuk luas kubur kita, masuk surga pun mudah. Tu. Sebab tu kita sedekah bukan untuk orang lain, sedekah untuk diri sendiri. Bila kita keluar sedekah, sebenarnya untuk diri sendiri. Lepas tu terutama sekali sedekah tu untuk adik-beradik. Lepas tu dia malas, tak kisahlah dia malas ke apa, tapi yang penting sedekah tu untuk diri kita. Nampak kita bagi kat dia bagi makan dia, tapi ni hasilnya untuk diri kita sendiri. Sememangnya kita rasa tak puas hati kan. Macam kita sedekah ke orang tak ucap terima kasih lah. Tak puas hati kita. Pegang, bagilah kuih tepung talam, kuih seri muka. Pegang seri muka tu pusing, terima kasih pun tak. Kita sakit hati tu. Ada aku sedekah tak ucap terima kasih, pusing belah gitu ya. Sombong betul orang ni, orang sebelah tu. Ada orang baru pindah sebelah tu, sombong kami. Mai baru pindah sini, sombong kami. Bagi seri muka kat dia. Pegang, pusing gitu, terima kasih pun tak. Kita bagi ni, bukan kita harap terima kasih dia tu. Kita bukan harap dia senyuman dia. Kita bagi tu kenapa? Kita nak cari pahala. Kan? Nak cari pahala, nak ganjaran daripada Allah. Siapa yang pegang prinsip tu, itulah prinsip yang sebenar. Itu barulah akan datangnya keikhlasan. Wallahu alam. Ya.
sedekah yang paling tinggi nilainya ialah dia kata tidak ada katakan sedekah itu lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dia katakan sedekah itu kebaikan itu sehinggalah kamu sedekah benda yang kamu paling sayang. Itulah yang paling tinggi nilainya, pahalanya. Kita sedekah yang paling benda yang kita sayang, yang tu kita sedekah. Yang kedua, sedekah kepada orang yang hampir dengan kita. Kalau isteri nak sedekah kat mana yang bagi paling bagus? Dekat suami. Sedekah kat suami paling besar pahala. Tu, sedekah dengan orang paling hampir dengan kita. Dengan orang paling hampir dengan kita pula yang miskin, yang memerlukan. Itu barulah kita dia turun. InsyaAllah dalam bab sedekah pun kita akan sebut dalam pertemuan yang akan datang. Okey, di belakang sekejap. Sikit. Ya, belakang ya, okey. Ya. 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 Baik. Betul tu kan. Bila kita asyik sedekah ke orang malas, sampai bila-bila dia akan jadi malas. Kan? Kita fikir secara logiknya begitulah. Kita fikir secara logiknya begitu. Bila kita fikir, bila kat orang malas tu, dia akan terus bertambah malas. Sebenarnya, di sisi Allah, dia tak jadi gitu. Yang pertama, yang penting ialah perbuatan kita. Kita, keikhlasan kita bagi, kita sedekah tu, dia kebaikannya untuk kita. Untuk kita. Yang bagi hak si pemalas tu, bagi hak malas tu, kalau jenis orang malas, kalau orang malas tu, dia sehinggalah Allah akan buka hati dia untuk jadi orang rajin. Dia tetap macam tu ke. Hang sedekah, kan tak sedekah, biar anak tak makan, dia tetap tak mau kerja. Dia tetap tak mau kerja, sikap dia. Ya sebab tu sebenarnya kita ni, kita tak usah fikirlah apa akan berlaku pada dia. Yang penting apa yang kita nak buat. Kita nak buat apa? Sebab tu macam tu juga saya sebut. Macam kita nak azan, kita tak fikirlah, alah aku azan sekarang bukan siapa datang. Takat ni yang datang. Hai 10 orang ni azan kata azan kan baik aku 10 orang ni. Baik aku tak payah azan. Tunggu kamat je lah. Sebab aku panggil pun orang tak mai. Dak, kerja kita azan lah. Sebab itu tugas kita azan lah. Sebab kita dapat pahala dari situ. Orang nak datang, itu soal kedua. Allah buka hati nanti, dia akan datang. Kita nak sedekah kan? Kita nak sedekah. Dia ucap terima kasih tidak kan? Kita tetap sedekah. Dia miskin, dia malas ke tidak, kita tetap akan sedekah. Satu hari itu, esok kalau dia akan terbuka hatinya untuk bekerja, dia akan bekerja. Tapi jadi sebab tu kita macam biasa, sedekah kita RM10, tetap sedekah RM10. Bukan pasal apa, pasal kita sedekah nak mencari kebaikan di sisi Allah. Kita buat di pihak kita. Dia tak mau contoh yang lain. Orang tak mau bercakap dengan kita. Kita tetap bagi salam. Kita tidak berhubung dengan dia. Dia kata, silu arhamakum walau bisalam. Hubungilah silaturahim itu walau sekadar bagi salam. Dia tak mau cakap kita. Kita tetap bagi salam. Bukan kita kira dia nak balas atau tidak. Tapi yang penting kita berhubung. Dari segi pihak kita, selesai. Pihak kita, Assalamualaikum. Dia tengok, Waalaikumsalam. Dia jawab pun tak mau. Kita tetap bagi salam. Assalamualaikum kak. Dia Waalaikumsalam. No. Tengok muka kita tak jawab. Kita tetap bagi salam. Sebab kita nak silaturahim itu berhubung. Sebab kita nak masuk dalam syurga. Hang tak nak masuk syurga? Up to you, kata orang kampung saya. Kalau kita nak masuk syurga, kita tetap bagi salam, nak berhubung silaturahim. Dia tak mau jawab. Dia tak mau masuk berhubung. Dia tak mau masuk syurga. Tak apa. Di pihak kita nak selesaikan pihak kita. Pihak kita nak bersedekah pada dia. Tapi dia tak mau berubah. Itu dia punya hal. Tapi kita kena buat kebaikan. Itu dia. Wallahu a'lam. Kalau semua orang berpegang pada apa yang kita nak buat, kan? Jadi selamat negara kita. Tak ada masalah. Kan? Betul. Wallahu a'lam. Ya, selesai. Ya, ada lagi? Dia sedekah ni sama ada benda tu benda yang baik, sedekah, elok benda tu, dan cara kita bercara yang baik. Kan? Sedekah yang baik ni maksudnya sedekah tu benda baik, dari pertama. Yang kedua, cara tu cara yang baik. Maksudnya apa? Tak ada
Kerja malas. Nah, ambil lah duit RM50. Kerja malas. Nah, itu bukan sedekah yang baik. Itu tak sedap-sedap tak dapat pahala. Kerja malas. Ni aku malas bagi sedekah. Nah, ambil lah. Lapang sangat ambil. Pergi makan je. Itu tak dapat pahala. Tak apalah. Ni kita bagi RM50. Dia malas kerja. Tak apalah bang. Saya bagi RM50 buat makan. Mudah-mudahan Allah akan buka pintu rezeki kamu. Kan? Abang ambil RM50 ni abang. Buat makan. Mudah-mudahan esok Allah akan buka pintu-pintu rezeki untuk abang. Sehingga abang rasa senang. Dan tak payah nak minta sedekah lagi. Saya doa untuk abang. Nah, untuk hari ni, makan RM50 ni. Kan? Dia rasa seronok lah. Seronok dah, lega dah. Kita doa untuk dia. Maka ini dia katakan. Allah akan bagi pahala kita yang banyak untuk kita. Jangan kita sakiti dia. Pemalas. Nah, ambil lah. Makan. Tak dapat pahala. Wallahualam. Nah, insyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.